Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, hari ini kita akan belajar tema 1 iaitu kaedah saintifik. Okay, bab 1 pengenalan kepada penyiasatan saintifik. Okay, dalam bab 1 ini kita ada lebih kurang 7 subtopik. Okay, pada hari ini saya akan kepada satu sahaja subtopik 1.1 Sains adalah sebahagian daripada kehidupan seharian. Okey, sedikit saja untuk tajuk ini. Okey, seterusnya sebelum kita belajar sains, kita kena tahu apa itu definisi sains. Okey, sains ialah disiplin ilmu yang melibatkan pemerhatian dan eksperimen yang sistematik terhadap fenomena alam semula jadi. Okey, dekat sini ada 4 lah yang dibolkan. Disiplin ilmu melibatkan pemerhatian, apa yang kita lihat, dan eksperimen terhadap fenomena alam semula jadi. Okey, apa itu fenomena alam semula jadi? Okey, kita tengok contoh-contoh fenomena alam semula jadi. Yang pertama adalah gunung berapi. Okey, contoh lain fenomena alam semula jadi ialah ais mencair ataupun ais melebur. Okey, contoh lain juga adalah tumbesaran manusia daripada bayi sehingga ke dewasa dan tua. Tumbesaran manusia, contoh lain adalah hujan. Okey, hujan pun secara semula jadilah. Okey, seterusnya apa sains dalam kehidupan kita seharian? Apa pentingnya kita belajar sains dalam kehidupan kita? Okey. Yang pertama, sains membantu kita memahami pelbagai kejadian di muka bumi. Okey, salah satu contohnya adalah pembentukan pelangi lah. Pembentukan pelangi dapat diterangkan dengan konsep penyebaran cahaya. Okey, yang kedua, sains dapat meningkatkan taraf hidup dan memudahkan urusan harian kita. Okey, contohnya penciptaan telefon bimbit dan komputer dapat mengatasi masalah komunikasi jarak jauh. Okey, kita dapat berhubung dengan, contohnya kalau mak ayah kita dekat kampung, okey, kita dapat berhubung dengan menggunakan telefon bimbit secara jarak jauh. Okey, seterusnya yang ketiga, apa kepentingan sains dalam bidang ekonomi negara? Okey, kita tengok kat sini. Dia memperkukuhkan ekonomi diri dan negara. Okey, bidang sains banyak menawarkan pelbagai pilihan kerjaya yang profesional dan membantu meningkatkan ekonomi negara kita. Okey, seterusnya sains juga menyumbang kepada penciptaan dan penemuan baharu. Contohnya penghasilan vaksin dan ubat-ubatan baharu dalam bidang perubatan membantu mengawal pelbagai jenis penyakit. Okey, itu ada 4 tadilah kepentingan sains. Okey, sekarang kita masuk bidang sains dan kerjaya dalam sains. Okey. 3 utama bidang sains yang awak kena pelajari adalah dalam bidang yang pertama biologi, kimia, fizik. Okey, banyak lagi bidang lain yang berkaitan sains, tapi yang utama ni adalah 3 ni lah. Okey, kita tengok yang pertama, bidang biologi. Okey, biologi ni kajian tentang apa? Kajian tentang benda-benda hidup. Okey, contoh dia zoologi. Okey, zoologi ni mengkaji tentang haiwan lah. Botani. Botani berkaitan dengan hidupan tumbuhan. Mikrobiologi. Mikrobiologi berkaitan dengan mikro lah. Mikroorganisma, bakteria, contoh kulat. Okey, kerjaya dalam bidang biologi adalah doktor, guru, saintis dan ahli botani. Okey, seterusnya yang kedua adalah bidang fizik. Okey, fizik adalah kajian tentang ciri-ciri jirim dan tenaga. Okey, contoh dia optik, nukleonik, kejuruteraan, robotik.
Okey, neoklonik ni berkaitan dengan nuklear lah. Kalau robotik, reka bentuk, contoh reka bentuk, pembinaan, operasi, penggunaan robot untuk kawalan memprosesan maklumat. Okey, kerjaya yang berkaitan dengan bidang fizik adalah ahli astronomi, jurutera, guru dan ahli fizik. Okey, yang ketiga bidang kimia. Okey, kimia adalah kajian tentang tindak balas kimia. Okey, contohnya biokimia, forensik dan farmakologi. Okey, farmakologi ni dia kajian tentang bahan yang terdapat dalam ubat lah. Contoh komposisi dadah ke, kandungan dia. Okey. Kerjaya yang berkaitan dengan bidang kimia adalah ahli forensik, saintis, ahli kimia. Okey, bidang seterusnya adalah meteorologi. Okey, meteorologi ni kajian berkaitan dengan iklim dan cuaca. Okey, contohnya hidrometeorologi. Okey, kerjaya dia ahli kaji cuaca. Okey, seterusnya kita geologi. Okey, geologi berkaitan dengan tanah dan galian. Okey, contohnya petrologi, geokimia dan mineralogi. Okey, kerjaya dia ahli geologi. Okey, seterusnya bidang sains seterusnya adalah arkeologi. Arkeologi ni kajian tentang artifak purba tinggalan prasejarah. Okey, artifak purba tinggalan prasejarah. Okey, contohnya paleontologi. Okey, paleontologi ni adalah kajian tentang kehidupan yang pernah wujud di muka bumi lah. Kerjaya dia ahli arkeologi. Okey, seterusnya adalah bidang astronomi. Okey, astronomi ni kajian tentang planet dan bintang dalam galaksi. Contohnya astrofizik dan kosmologi. Okey, kerjaya dia contohnya angkasawan, ahli astronomi. Okey, bidang seterusnya adalah aeronautik. Okey, kajian tentang pembinaan pesawat dan penerbangan. Contohnya penerbangan pesawat. Okey, kerjaya yang terlibat adalah juruterbang dan jurutera pesawat. Okey, itu adalah bidang dan kerjaya dalam sains. Okey, sekarang kita nak tengok seterusnya apa inovasi teknologi dalam bidang sains. Okey, dekat sini. Di sini yang pertama dalam bidang pengangkutan dan komunikasi. Okey, kalau pengangkutan, contoh dia kereta api dan kapal terbang membolehkan kita bergerak dengan lebih cepat dan selesa. Okey. Okey, satelit dan pencawang membolehkan kita berhubung dengan orang yang berada di tempat jauh. Ini dalam bidang pengangkutan dan komunikasi. Okey, seterusnya dalam bidang perubatan. Okey, ubat dan kaedah rawatan yang baharu ditemui untuk merawat pesakit secara efektif dan membantu mengekalkan kesihatan badan manusia. Okey, penemuan ubatan, kaedah rawatan yang terbaru dapat membantu manusia supaya dapat mengekalkan kesihatan dengan lebih baik. Okey, dalam bidang pembinaan mesin dan jentera yang berkuasa tinggi seperti mesin pengorek, traktor digunakan dalam pembangunan infrastruktur. Okey, seterusnya dalam bidang pertanian, inovasi yang terlibat. Okey, reka cipta mesin, baja kimia, racun serangga yang baru membantu meningkatkan kuantiti dan kualiti hasil tanaman yang lebih baik. Kita akan dapat kuantiti yang lebih banyak dan hasil tanaman yang lebih baik. Okey, ada 4 lah tadi inovasi teknologi. Okey, itu saja untuk subtopik 1.1 iaitu sains adalah sebahagian daripada kehidupan harian. Okey, rumusan dia. Okey, yang pertama kena tahu adalah maksud apa itu sains. Okey, sains ialah disiplin ilmu yang melibatkan pemerhatian dan eksperimen yang sistematik terhadap fenomena alam semula jadi. Okey, sains boleh dibahagikan kepada 3 cabang penting tadi dah diterangkan iaitu
Yang pertama dalam bidang biologi, fizik dan kimia. Okey, contoh-contoh kerjaya sains. Okey, banyaklah. Ahli sains ke, doktor, guru sains, jurutera dan banyak lagi. Okey, itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.